Apa perbezaan running dan jogging? So, banyaklah orang yang bagi pendapat kat situ bermacam-macam. Selamat datang ke saluran Sembang On Point. Satu channel yang aku wujudkan untuk membahaskan topik-topik yang random, pengalaman-pengalaman yang random, pendapat-pendapat yang random dari sudut pandangan peribadi aku sendiri. Aku Yusril Yusof, seorang pengguna teknologi, peminat teknologi. Aku juga seorang yang bergiat dalam bidang larian. Namun begitu, aku bukanlah seorang coach ataupun cikgu ataupun pengasas mana-mana grup Facebook ataupun Telegram. Okay. So, hari ni aku nak membahaskan satu situasi yang mana 2-3 hari lepas aku ada dapat satu persoalan dan aku ajukan persoalan ni masuk ke dalam grup yang famous di kalangan pelari-pelari dekat Malaysia, iaitu Malaysia Runners. Persoalan dia adalah, apa perbezaan running dan jogging? So, banyaklah orang yang bagi pendapat dekat situ bermacam-macam respon. Jadi aku akan kongsikan dekat korang apa dapatan aku daripada carian, dan aku tambah sikit apakah persamaan antara mereka juga. Jom kita start. Okay, jom kita tengok dari segi istilah pula. Dari istilah yang pertama, jogging dan juga running. Ini istilah daripada bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu je, berlari, running adalah berlari, jogging adalah jogging juga dalam bahasa Melayu. Okay, kedua-dua ni adalah satu perbuatan yang sama lah lebih kurang. Tapi ada beberapa spot yang membezakan kita punya istilah dia lah. Kalau kita tengok dari sudut teknikal, berlari ataupun running ini adalah satu perbuatan yang menggerakkan tubuh badan dengan ada hayunan tangan dan juga langkah yang laju yang menujah ke hadapan. Itu adalah kita punya istilah dari yang aku dapat cari daripada website ASICS, Nike dan website-website lain lah. Okey, manakala jogging pula tak ada istilah yang teknikal, memandangkan sebab dia adalah perbuatan yang sama. Dia perbuatan yang sama dengan berlari. Cumanya beza pada kecepatan dia. Sejak daripada wujudnya manusia, sebenarnya berlari ni adalah perkara biasa. Setiap manusia yang dilahirkan normal dan dan tak ada apa-apa kecacatan lah, bukan OKU lah. Kebiasaannya dia boleh berjalan je, dia dah dikira boleh dan mampu berlari. So, benda ni normal sebab berjalan adalah pergerakan daripada satu point ke satu point A ke point B, manakala berlari pun pergerakan daripada satu point ke satu point yang lain, tetapi dengan kecepatan, dengan tujahan yang ke hadapan. Alright, so jogging pun sama juga istilah dia, beza pada kecepatan saja. Kecepatan dia lebih perlahan daripada berlari. Okay, so sekarang kita masuk daripada sudut pandang fizikal ataupun pergerakan tubuh badan. Apakah perbezaan antara jogging dan juga running? Berlari dan juga jogging. Untuk kita bezakan kedua-dua ni, kita kena tengok pergerakan daripada slow motion lah. Kita boleh tengok. Kalau kita tengok daripada sekali imbas, selalunya kita takkan nampak. Boleh kita nampak pergerakan tu adalah lebih kurang sama je. Okay? Kita boleh tengok pada berlari, dia ada stride, dia ada cadence dan dia ada juga arm swing. Ketiga-tiga karakter ni ada dalam berlari lah, running. Manakala dan dia ada lagi satu tambahan, iaitu A time, iaitu daripada satu step ke satu step yang lain, dia ada A time. Macam tu. So, dia itu panggil A time lah. Saya panggilkan dia A time lah. Aku panggilkan dia A time. So, untuk jogging pula, pergerakan tetap sama untuk fizikal dia. Cuma beza dia pada A time jogging lebih lama. Iaitu dia macam melompat lebih lama. Kalau berlari, dia cepat.
cepat sebab kita dengan kecepatan yang lebih tinggi lah berbanding jogging kan. So perbezaan daripada fizikal kita boleh tengok, lagi satu hayunan tangan disebabkan pergerakan kaki kita tak terlalu cepat dan tidak terlalu menujah ke hadapan. Jadi pergerakan tangan kita adalah sangat minimal pada jogging. So boleh tengok ke situ, dan siapa yang buat aktiviti ni dia boleh rasa lah. Dia boleh rasa perbezaan dia masa dia lari dengan masa dia jogging. Okay. Sekarang ni kita pergi tengok pula pada dia punya sudut effort ataupun kita panggil usaha untuk yang kita gunakan waktu jogging dan juga waktu running. Baik, untuk kita tengok pada usaha ni, kita tak, kalau dari segi mata kasar kita tak boleh tengok lah. Tapi disebabkan siapa yang membuat aktiviti sukan larian dan juga berjoging ni, kebanyakan daripada kita mesti akan ada satu dipanggil smartwatch ataupun jam pintar yang akan membantu kita untuk menunjukkan kadar degupan jantung kita ketika melakukan aktiviti tersebut. Heart rate ketika melakukan aktiviti tersebut. Dan kita memang sangat disarankan lah untuk ada satu jam ni untuk memantau kita punya heart rate ni, supaya kita tahu effort kita, di mana kita punya situasi, di mana kita punya kemampuan. Jadi kalau kita tengok daripada sudut lari dan juga jogging, kita boleh tengok waktu berlari ni dia punya usaha ataupun dia punya effort adalah lebih tinggi, di mana kalau jogging usaha dia lebih rendah. Okey, macam mana kita nak cakap tinggi dan rendah ni? Okey, kita tengok. Kalau waktu jogging, kebiasaannya kita akan menggunakan effort yang lebih rendah, di mana kadar degup jantung kita, heart rate kita berada di zon 1 dan zon 2. Zon 1 dan zon 2 ni adalah zon aerobik lagi, di mana zon di mana tubuh kita menghasilkan tenaga dengan kehadiran oksigen. Manakala kalau kita tengok pula dari sudut berlari, kalau kita tengok daripada berlari pula, dia kebiasaannya mereka-mereka yang lari ni akan menggunakan zon 2, zon 3, zon 4 dan mungkin zon 5. Sebab berlari ni dia ada macam-macam jenis latihan, macam-macam jenis larian. Ada yang speed work, ada yang trail run, pelari denai, ada yang LSD. Jadi dekat sini dia akan menggunakan effort ataupun heart rate yang lebih tinggi, 2, 3, 4 dan 5. Zon 2 dan zon 3 masih lagi dalam zon aerobik. Kita punya tubuh menghasilkan tenaga dengan kehadiran oksigen. Zon 3 ke atas, 3, 4, 5 adalah zon anaerobik. Zon anaerobik ni adalah zon di mana tubuh kita menghasilkan tenaga tanpa oksigen. Itulah satu kemampuan. Jadi kita kena tahu juga di antara zon 2 dan zon 4, zon 3 tu adalah zon lactic acid ataupun kita panggil threshold, zon threshold. Fasa perubahan tubuh kita untuk bertukar daripada zon aerobik kepada anaerobik. Kalau dalam fasa ni tubuh kita akan menghasilkan banyak lactic acid dalam masa kita. Zon 1, zon 2, kalau berlari tu masih lagi boleh bercakap, masih lagi boleh berbual. Tapi apabila dah masuk zon 3 ke atas, kita lebih tercungap-cungap. Situasi badan kita dah tak selesa. Senang nak faham macam tu. So kebanyakan masa kita kalau nak pakai zon 3, zon 4, zon 5 ni, kita tak boleh pakai lebih daripada waktu, iaitu 25 minit hingga ke 40 minit. Sebab itu membahayakan kita punya organ jantung tu sendiri, sebab boleh berlaku macam-macam penyakit ataupun serangan jantung ataupun tak cukup nafas, pitam ke apa kan, macam benda-benda macam tu lah. Alright, jadi yang dekat situ kita baru boleh kita berbezakan antara effort lari dengan effort jogging. Effort jogging ni dia biasa guna zon 1, zon 2. Okay, zon 1, zon 2 ni kita boleh guna dan kita buat latihan ni adalah sangat bagus untuk membina kita punya stamina. Dan kita boleh pakai, kita boleh gunakan zon 1, zon 2. Latihan zon 1, zon 2 ni boleh kita gunakan dalam tempoh masa yang panjang, 1 jam, 2 jam, kalau 3 jam kan. Tapi manakala kalau zon 2, 3, 4, 5
ataupun senang cerita 3, 4, 5 larian, kita biasanya tak boleh guna terlalu lama, lebih daripada 40 minit. Kalau maksimum sekali pun 1 jam. 60 minit sahaja. Tak digalakkan untuk menggunakan zone yang 3, 4, 5 ni lebih daripada 1 minit. Jadi itu adalah teknik dan cara kita bezakan effort, usaha kita antara jogging dan juga larian. Baik. Okey, lagi satu dekat sini, kalau untuk larian jenis speed work, memang wajib setiap orang yang training speed work, dia kena touch sampai zone 4, tapi dia tak boleh guna. Kalau speed work biasanya kalau dalam course-course untuk training kan, half marathon ke full marathon ke, dia ada juga masukkan apa speed work dalam training dia orang. Jadi biasanya dia orang akan bagi tahu kita kena touch sampai zone 4 maksimum kita untuk tengok ability kita untuk speed lah. Tapi biasanya dia akan bagi 10 minit, 15 minit ataupun dia ikut jarak 800 meter, 1 kilometer. Lepas tu dia akan rest. Lepas tu repeat. Itu untuk latihan speed work, running speed work. Kalau LSD lain pula. LSD dia ada zone 3, pakai zone 2. So maintain untuk conserve tenaga supaya kita boleh pakai lebih lama, lebih tempoh masa dia lebih panjang untuk habiskan long run. Alright. Baik. Jadi sekarang kita tengok pula dari segi pakaian dan juga kelengkapan. Okey, dari aspek pakaian dan kelengkapan ni sebenarnya subjektif kepada setiap orang. Secara asasnya memang tak ada langsung perkelasan untuk seluar jogging, seluar running, baju jogging, baju running, kasut jogging, kasut running, stokin running, stokin jogging. Tak ada pun. Sebenarnya dia akan letakkan kedua-dua ni dalam satu kategori yang sama, iaitu running juga. Tak ada pun. Memang tak ada kita letakkan ada jam jogging ke ataupun jam running ke. Dia letak dalam satu kategori iaitu jam running. Okay, so ini subjektif pada individu masing-masing lah nak pakai apa. Janji kita selesa. Tapi kebiasaannya mereka yang lari laju ataupun intensiti tinggi ataupun jarak lebih jauh ke, biasanya mereka akan pilih kelengkapan yang dari kualiti yang boleh menjamin keselesaan dan juga dia punya keselamatan dalam tempoh yang lebih panjang. Okay, baju sleeveless, stokin, tight, kasut yang baik, cermin mata, itu semua menjadi salah satu pilihan lah, keutamaan untuk pelari jarak jauh. Sebab kita nak berlari jarak jauh ni, kita mesti nak utamakan kita punya keselesaan. Sebab kita mesti nak rasa selesa, paling ringan dan paling baik untuk sesi larian kita. Barulah kita boleh fokus kepada prestasi. Untuk jogging pun sama, kita boleh je pakai apa saja barangan running dan kelengkapan yang sama macam running. Sebab aktiviti ni adalah aktiviti yang hampir sama. Bergantung pada individu nak pakai Nike Alpha Fly ke, Vaporfly ke, buat jogging ke. Tak apa, yang penting style, okay? Tapi bajet kasar sikit lah. Kita punya poket, kita punya pasal lah kan? Okay, bebas nak pakai apa-apa pun. Dah beli jam best-best, kasut best-best. Jangan pula korang pergi jogging ataupun running seminggu 1-2 kali je. Makan modal, geng. Kena rajin sikit buat. Secara kesimpulannya, kedua-dua aktiviti ni adalah aktiviti riadah ataupun sukan yang memerlukan tenaga dan juga pergerakan. Tak kisahlah korang jogging ke, berlari ke, yang penting tak kisahlah korang jogging ke, korang running ke, yang penting korang perlu bermula dan paksa diri untuk mula. Sebab kalau terbaring atau tersandar je, itu kita tak panggil jogging ataupun running, okay? Dua-dua ni ada kesamaan, iaitu dapat meningkatkan taraf kesihatan kita dan melatih jantung kita untuk mendapatkan kualiti taraf yang baik lah. So kalau dah penat lari, korang jogging lah pula. Lepas tu 2-3 hari lari, selang 1 hari jogging. So kita shuffle, buatkan jadual supaya kita tak adalah intensity terlalu tinggi, moderate kepada tinggi terlalu lama. Sebab itu mungkin akan membahayakan kesihatan jantung kita. Kita nak sihat, bukan kita nak mencederakan ataupun memudaratkan kita punya organ dalaman ataupun kita punya muscle ataupun kita punya tubuh yang lain lah. Okay? Yang penting kita nak sihat.
Janganlah sampai buat aktiviti tu boleh memudaratkan kesihatan kita. Dapatkan ilmu dan juga pengetahuan yang cukup dari pelbagai jenis sumber. Supaya aktiviti yang kita buat ni, yang kita lakukan ni menggunakan teknik yang betul, sekaligus kita mengurangkan risiko kecederaan. Baik, apa pun istilah dia, tak perlu beza-bezakannya. Cari persamaan dan cari manfaat daripada setiap aktiviti yang kita jalankan. Baik, kalau korang rasa perkongsian aku pada hari ini dapat menambah pengetahuan korang, jadi sudi-sudilah korang untuk tekan button subscribe untuk support aku sebagai tanda support aku. Dan lagi pun benda tu free je. InsyaAllah aku akan cuba konsisten untuk bina konten-konten yang lebih ilmiah, yang lebih menarik untuk korang. Jadi, sehingga jumpa lagi. Ciao.